Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Syamil dan Abu dalam rancangan podcast sempena Hari Raya Aidiladha. So kami nak ucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua siapa yang dalam perjalanan balik kampung. Sila berhati-hati dan ini adalah masa yang terbaik untuk anda buka podcast Cerdik Account. Jangan lupa like, subscribe dan share kepada kawan-kawan kalau anda rasa Cerdik Account ni bermanfaat kepada anda semua. Okey, so bersama dengan saya Encik Abu Musa. So Encik Abu Musa ni adalah seorang practitioner dekat dalam company secretary. So sekarang ni dia dah handle lebih daripada 100 klien dalam tangan dia. Jadi hari ni dia akan share sikit lah berkaitan dengan company secretary, apa sebenarnya kerja-kerja secretary kan. So jadi sebelum tu Cik Abu boleh share sikit Cik Abu, apa sekarang ni kalau ikut setiausaha syarikat ni sebenarnya apa sebenarnya kerja dia dekat dalam Sdn Bhd ni? Untuk syarikat Sdn Bhd, setiausaha ni bukanlah setiausaha yang apa ada orang ingatkan setiausaha ni setiausaha yang bawa kopi, ambil nota tu. Oh, bukan yang pakai skirt tu? Bukan. Setakat ni saya tak pernah pakai skirt lagi lah. Okey. Walaupun ada request tapi saya tak buat lah. Setiausaha syarikat ni sebenarnya dia pegawai dalam syarikat tu juga. Okey, pegawai syarikat. Dia adalah seorang yang professional level. Biasaanya setiausaha syarikat ni dia ada daripada penubuhan lagi. Dia akan tolong bantu tubuhkan syarikat dan paling penting tugas dia adalah pastikan syarikat tu dia comply dengan akta syarikat 2016 lah. Kalau sekarang ni 2016 lah. Kalau yang dahulu adalah akta syarikat 1965. I see. So maksudnya kerja satu syarikat ni dia paling penting sebelum proses penubuhan supaya dekat situ dia akan tolonglah antara shareholder tu. Betul, nak set up share berapa, siapa director, siapa pegawai-pegawai dalam syarikat tu. Ni satu syarikat kena bantulah. Sebab pengarah memang dia tahu nak buat syarikat je. Dia detail macam mana nak tubuhkan syarikat tu, kebiasaan dia tak tahu. So setiausaha syarikat ni orang yang arif lah kita panggil dalam proses tu. Okey. So jadi sebelum penubuhan syarikat, setiausaha syarikat ni memang peranan penting lah. Betul. Tapi sebelum kita nak tubuhkan Sdn Bhd, ni soalan yang menarik nak tanya kan. Ada orang tanya, ada penonton kita tanya, apa beza sebenarnya antara enterprise, Sdn Bhd, PLT ni? Itu memang soalan-soalan rutin lah saya panggil lah. So enterprise ataupun perkongsian pemilikan tunggal ni, enterprise dengan pemilikan tunggal sebenarnya sama aja. Ini adalah ramai yang salah konsep sebenarnya. Ada setengah panggil, saya ada syarikat. Tapi bila kita tanya nama, ABC Resources. Itu salah satulah. So bila ABC Resources ataupun perkongsian Ahok kan ni ke macam mana ke, perkongsian biasalah maksud saya, dia sebenarnya adalah sekadar lesen perniagaan. Dia bukan sebuah entiti yang dipanggil syarikat. Dia kita panggil itu hanyalah perniagaan saja. Perniagaan saja. Dia bukan syarikat. Yang level syarikat ni Sdn Bhd, PLT, Berhad, dan ada lain lagi level lah, tapi yang macam public listed apa semua tu kira Berhad lah kan. Tapi itu yang kita gelar syarikat yang sebenarnya lah. Tapi kalau enterprise dan perkongsian tu bukanlah. So maksudnya kebanyakan usahawan ni dia nak mudah dia start dengan enterprise lah. Sebab betul, enterprise dia setakat bayar RM70 dekat SSM dah dapat dah satu nama. Betul. Bila pergi kat bank dah boleh buka account bank. Betul. Tapi kalau dia dah berniaga apa semua, dia rasa macam orang cakap Sdn Bhd ni banyak benefit kan. Tapi sebenarnya bila masa sebenarnya kita nak upgrade kan, upgrade daripada enterprise, adakah kita nak pergi enterprise pergi dekat PLT ke, ataupun daripada enterprise pergi kat Sdn Bhd ke, ataupun start business terus Sdn Bhd? Nampak handsome sikit kan? Dia daripada segi gah je, kita terus pergi Sdn Bhd lah. Tapi kena tahu juga Sdn Bhd ni dia bukan kita boleh buka dan tak ada maintenance apa-apa. Dia ada peraturan yang kita kena follow. Berbanding dengan enterprise dan perkongsian ni, dia memang mudah sangat daftar. Enterprise perkongsian ni sehari boleh settle. Nak daftar kan. Nak tutup pun sekejap je. Kos dia pun murah sangat lah. RM60 lah panggil. Menu rahmah lah letak ni. Untuk enterprise dan perkongsian ni menu rahmah lah. Tapi Sdn Bhd ni dia berbeza. Dia akan dipandang lebih profesional satu. Dan dia ada pematuhan yang kena follow. Kalau tadi tanya soalan bila masa kena upgrade, walaupun ramai yang guna istilah upgrade ni, jadi saya betulkan salah faham sikit kat situ. Sebenarnya tak ada istilah upgrade daripada enterprise atau perkongsian ke Sdn Bhd. Tiada.
Dia contoh kalau sebelum ni pakai nama ABC Enterprise, nak tukar jadi ABC Enterprise Sdn Bhd, dia tak ada. Sebab basically ABC Enterprise dengan ABC Sdn Bhd tu dia akan dipanggil entiti yang berbeza lah. So dia akan dipanggil benda baru yang kita buka. Benda baru buka. Benda baru. Ataupun kalau katakan kalau macam perkongsian biasa nak ke PLT itu boleh. Tapi itu perkara lain lah. PLT ni pun satu entiti yang baru yang sekarang ni pun tengah hangat orang bincangkan lah. Yang tengah on-on PLT pening kepala. I see. Jadi saya rasa kalau kita bercakap tentang Sdn Bhd, conversion itu adalah sebuah perkara yang berbeza. Dia bukanlah upgrade. Dia sebenarnya entiti yang baru. So maksudnya sekarang ni kira enterprise dengan Sdn Bhd kena tengok kita punya pocket lah. Maksudnya kalau nak kata sebab enterprise dia just takat hujung tahun, hujung bulan 12 buat account, lepas tu bulan 6 sambil cukai. Betul. Tapi kalau Sdn Bhd dah buat account, kena bayar kos audit, lepas tu kena hantar untuk tax, Betul. kena bayar company secretary lagi kan. Betul. Jangan tak bayar saya. Klien-klien dia tengok tu. Klien tengok tu lupa yang dah lama tak bayar apa tu, tolonglah bayar kan. Tapi Alhamdulillah klien saya semua baik-baik, semua bayar on time. Alhamdulillah, ini geng-geng BNI ni kan. Geng BNI semua bayar on time. Okay. So jadi kat sini kerja sebagai company secretary dia adalah untuk membantu usahawan Sdn Bhd ni nak pematuhan lah. Betul. Okay, apa pematuhan sebenarnya yang dia kena buat lah? Sebab saya rasa macam dah buka Sdn Bhd kot. Kau pandai lah kerja company secretary kan. Saya sign je lah apa-apa dokumen yang ada kan. Betul. Kalau company tadi ada sebut pasal enterprise apa semua tu kan. Contoh kalau enterprise dia ada yearly renewal. Setiap tahun kena renew. Okay. Kalau macam Sdn Bhd ni, dia sampai mati dia hidup. Kecuali kalau SSM atau mahkamah yang suruh tutup atas arahan mahkamah lah. Ataupun kita ada apply untuk penutupan secara sukarela, itu pun proses yang agak renyah sebenarnya. Tapi dari segi apa yang kena patuh tu, untuk Akta Syarikat 2016 ni, kebiasaannya yang kena patuh adalah pertama sekali submission annual return lah. Annual return ni ada setengah confuse. Annual return ni dengan annual report sama ke? Bukan, lain. Annual return ni basically apa-apa data mengenai syarikat, siapa pengarah semasa, alamat semasa di mana, kod bisnes apa semua, detail-detail syarikat, profil syarikat lah kita panggil senang. Yang itu kena dihantar setiap kali ulang tahun penubuhan syarikat. I see. Ada setengah dia macam suka hati lah langgar. So kena ingat lah birthday syarikat tu bila? Kena ingat bila ingkop. Tapi kebiasaannya seorang setiausaha syarikat yang baik, dia akan remind lah, akan remind klien dia. Ataupun kalau internal company secretary, dia akan senang lah nak remind kan. Itu salah satu annual return tu. Lain macam tadi cakap ada audit report. Selepas maksimum 18 tahun daripada tahun pertama tu, kalau ini dia sama ada nak submit exemption ke, kalau tak ada transaction boleh apply untuk exemption audit lah. Tapi kalau katakan ada transaction apa semua dan memang untuk apply dengan pihak ketiga, kita suggest buat audit lah. Dia memang syarat dia buat audit lah sebenarnya. Dan hantar penyata kewangan tu pada SSM. Jangan dah buat tapi tak hantar, rugilah. So sebab tu bila lepas kita buat audit ada 7 kopi lah. Betul lah. So salah satu kopi tu akan pergi dekat setiausaha syarikat. Betul. Lepas tu setiausaha syarikat buat apa? Dia sebenarnya ada 2 kopi pada setiausaha syarikat. 2 kopi? Satu untuk simpanan setiausaha syarikat, satu lagi untuk hantar pada SSM. Oh, hantar by courier lah? Kita hantar counter. Sekarang ni ada 2 cara lah. Selain hantar counter, kita boleh guna sistem MBRS. Tapi mana-mana setiausaha syarikat yang dengar sekarang ni, mungkin diorang tengah marah lah dengan sistem tu. Sebab susah nak upload? Susah. Dia susah nak upload satu, dan dia bila kita nak guna, time tu lah sistem maintenance. SSM kalau dengar ni jangan marah saya lah. Okay, so jadi tu cabaran nampak kerja setiausaha syarikat, nampak je jumpa pergi office, macam mana bisnes okey apa semua kan. Nampak je kita bayar dia RM65, RM70, ada bayar RM90 setiap bulan. Ingat ni bayar free bodoh-bodoh lah setiap bulan kan, tapi dia punya suffer tu kan, nak upload dekat dalam sistem, masa lagi apa semua kan. Okay, so game Sdn Bhd ni adakah sama macam game enterprise kan? Contoh macam game Sdn Bhd, orang rasa macam tadi dah ada dia punya maintenance fee dia. Enterprise tak ada maintenance fee dia. Tapi daripada sudut percukaian, bila sebenarnya waktu yang terbaik kan, Cik Abu rasa kita pindah daripada enterprise ke Sdn Bhd? Dari sudut percukaian lah, apa yang saya boleh kata waktu terbaik
bila kita nak pindah ke ataupun bertukar kepada senian berhad, bila kita punya tax rate kita untuk personal declaration, maksudnya kalau kita enterprise dia sekalikan dengan income business kan. So kalau kita sekalikan dengan income business tu, rate kita dah lebih 17%. Ataupun biasanya orang akan bayar pada rate 21% sekarang lah. Yang itu sebenarnya dah boleh berkira-kira untuk bertukar kepada senian berhad. Okay, tu dah nampak tanda-tanda dia lah. Dah nampak tanda-tanda dia lah. Tapi kena tengok juga, ada setengah dia asalnya dekat enterprise tu dia main gaji, dia ambil gaji lah, owner tu ambil gaji dan juga untung bisnes tadi lah. Tapi dia akan dikira sebagai pendapatan lah. Okay, tapi katakan dekat enterprise tu dia dah biasa dengan gaji 200,000 setahun lah katakan. Kemudian dia buka senian berhad, dia buat benda yang sama. Dan ni antara benda yang orang suka lah. Dah buka senian berhad, pergi buat rugi. Tapi lebihkan dekat gaji lah. Tapi bila lebihkan dekat gaji kan dah sama bayar rate dia. Dengan dah bayar rate tax sama, tambah dengan kos pematuhan apa semua, dah ada tanggung kos lebih sebenarnya. Itu yang sebenarnya orang salah faham. So misconception, dia ingat bila dia buka senian berhad kan, kalau senian berhad kita punya tax rate dalam 17%. 17% dan kalau tak silap upcoming punya budget yang announce baru ni dia akan turun pada 15. 15 lah. So the best time sebenarnya sekarang lah. 15 for the first 600,000 betul? For the first 100 kalau tak silap, then upcoming is 17 ni. I see. Okay, so dia ada tier-tier dia, tapi nak Betul, cakap dia punya flat rate dia 15 hingga 17. So which is rendah lah daripada kita kena 21st kan, 21, 23 apa semua. So besar lah kat situ kita punya tax. So kalau kita punya planning, so better pergi senian berhad lah. Planning tu wording yang saya suka sebut pada saya punya bakal klien atau klien semasa lah. Diorang saya tanya, apa saya kena buat ni nak dapat benefit lah, nak reap the benefit from senian berhad ni. Okay, jom kita plan sama-sama. Kalau just dah hujung tahun benda dah berlaku baru nak plan, tak sempat dah. Dah terlalu lambat. So bila awal kita dah plan macam mana nak ambil tax benefit apa semua daripada awal sebelum kita tahun baru apa semua tu. Kita plan siap-siap. Okay, ni kita assume macam ni. Kita go with the plan macam ni. So enjoy the benefit. So maksudnya kalau nak pergi senian berhad, bulan 11 tu atau bulan 10 tu waktu yang terbaik lah. Sebab kalau kita plan bulan 12 dah kena declare cukai lah. So jadi kita ada 2 bulan untuk kita planning. Sebab senian berhad untuk first year berapa lama maksimum kita boleh tarik? Untuk first year kita boleh drag sampai 18 bulan. 18 bulan? 18 bulan. So maksudnya kalau kita start buka company bulan 11, so kita boleh tarik bulan 6 lah baru kita declare cukai kan? Lebih kurang itu bulan 4, bulan 5 lah, 18 bulan tu. Tapi kebiasaannya pemilik atau pengarah syarikat tu akan pening lah. Dah pasal company aku tutup bulan 5 pula ni kan. Lepas tu nak kena hantar EA form sampai bulan 12 ni data. Bila dia bercampur data dia pening pula. So maksudnya yang berhad dia ada kelebihan nak tutup bulan 3, bulan 6 kan. Tapi dia kena tengok lah, dia ada EA form lagi apa semua. Kotak nanti dia pening lah, EA form bulan 12. Lepas tu company tutup bulan 6. Nanti dia pening asal tempoh tutup lain-lain ni. Biasaannya gitulah. Dia kalau tanya tadi waktu terbaik, saya memang suggest sebenarnya dalam bulan haji. Bulan 7, bulan 6, bulan 7. Bulan 7 Bulan 7. So yang tengok video ni boleh contact saya lepas ni. Kita boleh tengok ada nombor Cik Abu dekat bawah ni kan. Siapa yang nak buka senian berhad. Sebab apa terbaik dalam bulan 7 atau bulan ke atas bulan 7 ni. So kita kan boleh drag 18 bulan tadi kan. Okay. So tahun depan ni kita boleh tutup Disember. I see. So ada kata kalau macam kita tengok ini 6 bulan net profit dah 200,000 dah. Kan? So, kalau tambah lagi 6 bulan dah boleh pergi 400,000. So baik kita planning sekarang kan. So bulan 12 2025 baru kita declare cukai. Kalau kata 6 bulan pertama tu dah kaya, itu tu terus tutup lah 6 bulan tu. Kenapa nak sambung lagi 18 bulan? Kaya benar nak bayar tax tinggi kan. So itu gunanya planning dan tengok result semasa tu. Sebab dalam bisnes bukannya kita nak ajar lagi cukai. Sebab dalam bisnes dalam 18 bulan tu mungkin 6 bulan awal ni kita lebat income kita, cash flow kita. Okay. Lepas tu 6 bulan seterusnya klien turun apa semua tiba-tiba dugaan bisnes tu datang lah tiba-tiba kan. 19 lah apa semua. Lepas tu naik balik kita punya sale. So bila cantik 18 bulan tu cash flow kita ni cantik sikit lah kat situ kan. Itu yang tadi cakap macam bukan nak suruh langgar. Kita basically nak suruh faham undang-undang.
Kita undang-undang ni bukan kita patut takut. Bila kita dah faham, kita tahu sebenarnya nak kena ni macam ni je. Bukanlah ni larilah. Nak baca undang-undang larilah. Macam orang tiba-tiba sebut cukai je takut. Macam kau nampak speed trap kau nampak speed trap depan mata, tentu lah bawa 90. Lepas tu kau nak bawa 200.5 tu kau lah kan. Okey, tak tu. Tak lagi kan tiba-tiba speed trap kena nak balik gaya ni kan. Okey. So tadi ada satu part yang best sikit bila Abu share pasal owner kan, owner business. Korang pergi Sdn Bhd, tapi lepas tu kau ambil gaji sama macam tinggi yang menyebabkan tax kau tinggi. Betul. Personal income tax. So macam no use lah. Betul. Apa guna dia kat situ kan? Apa guna kat situ? So jadi sebenarnya apa benefit bila pergi Sdn Bhd? Adakah director boleh masukkan kereta ke ataupun certain expenses ke? Sebenarnya lepas tu itu tak yang pertama. Yang kedua sebenarnya apa hubungan antara shareholder dengan company? Macam enterprise, kita adalah company. Kalau Sdn Bhd, adakah kita dengan company ni berbeza ke macam mana? Boleh menarik juga tu soalan tu kan. Tadi nombor 1 tadi yang benefit company ke atas pengarah. First kena tahulah pengarah, dia berkaitan dengan jawapan nombor 2 nantilah. Pengarah dengan shareholder tu, dia adalah orang yang berbeza. Bukan maksudnya saya orang berbeza, dia adalah mempunyai tanggungjawab yang berbeza. Dia boleh orang yang sama, tapi dia ada role masing-masing lah. Pengarah siapa, shareholder siapa. So secara dasarnya shareholder ni kita panggil dia sebagai pemilik syarikat lah. Tapi director dia bukan pemilik syarikat. Contoh macam hari ni kita buka company lah, saya dengan Syamil buka company kan. Okay, Syamil shareholder, Syamil pemilik. Tapi Syamil malas nak manage sebab Syamil kaya kan. So apa nak manage lagi. So yang company ni Abu kau uruskan. Saya adalah director. So saya basically director adalah pekerja kepada syarikat tu. So apa-apa income yang saya terima patut declare sebagai gaji lah, lebih kurang begitulah. Itu antara shareholder dengan director lah. So benefit sebagai director ni, benefit sebagai director ni kebiasaannya berlaku apabila kalau dalam company yang kecil-kecil ni lah, kita cerita company yang kecil ni, bila shareholder dan pengarah adalah orang yang sama. So dia nak benefit sebab dengar cerita orang cerita boleh beli kereta, boleh beli rumah, company bayarkan. Company boleh beli rumah beli rumah kan. Tapi company bayarkan lah, dia duduk apa semua, dia enjoy apa semua kan. So entertainment apa semua company tanggung. Kalau kita kahwin 4 boleh sorok boleh Sdn Bhd? Takkan tak boleh. Kita buat dia. So kita boleh adjust lah Sdn Bhd ni, wife kita jadi bekerja lawak. Okay tadi EPF maaf. Okay. Maaf EPF, maaf LHDN, maaf. Okay. Cut okay. Tapi benda ni berkait dengan kita panggil benefit in kind lah. So apa-apa benefit yang diorang terima tu, adakah akan declare? Tapi memang secara pematuhan dia kena declare lah. Apa yang dia terima benefit apa semua tu declare. Dan setengah benefit tu, bukan setengah, apa benefit yang terima tu dia akan termaktub juga pada personal taxation dia. I see. So kena pandai dekat situ lah. Walaupun company bayar, tapi benefit apa amount yang dia terima tu akan masuk pada benefit in kind yang dia terima lah. Still kena declare lah. Still kena declare tu wajib. Cuma best part dia bila kereta tu rosak ke apa semua, company akan tanggung Betul. maintenance cost dia kan. Betul. Okay. So yang itu berkaitan dengan berkaitan dengan benefit. Bila director dengan shareholder dia bawa kereta, bawa rumah, itu topik lain lah. Kita bincang berapa limit kereta apa semua kan. Itu topik lain lah. Tapi ada orang cakap bila main game Sdn Bhd ni, kita dapat satu income yang untaxable. Okay. Untaxable maksudnya tadi lepas tolak 15% dapat net profit, kita boleh ambil ke duit tu sebenarnya? Ataupun contohlah dah lepas kita dapat net profit 100,000. Tolak bayar cukai 17%, 7,000 je, lagi 83,000. So 83,000 ni aku boleh ambil itu je. Okay, ni game sebenar Sdn Bhd lah. Bagi saya inilah game sebenar Sdn Bhd. Dividend game lah kita panggil. Dividend game game dividend lah. Sebab itu adalah tujuan asal kenapa kita ada banyak company. Ini yang kadang-kadang bila kita lepak dengan kawan-kawan yang bukan orang berniaga lah senang cerita, dia tak faham orang kaya ni tak bayar cukai pun kan. Orang kaya ni asyik lari cukai je kan. Itu yang dipanggil dividend game. Diorang sebenarnya yang bayar cukai diorang tu adalah syarikat yang bayar. Maksudnya secara personal diorang tak bayar. So bila diorang banyak syarikat yang diorang sebagai shareholder, pastilah diorang nak bila kita pemilik, kita nak syarikat yang kita ada, lagi-lagi yang bukan kita uruskan. Kita dah upah orang uruskan kan. So kita nak pastikan syarikat tu ada keuntungan.
So bila keuntungan tu syarikat dah bayar, selepas keuntungan tu, yang itu adalah lebih kurang hak milik kepada pemegang saham tadi, pemilik syarikat lah. Pemegang saham. Tapi dia tidaklah boleh, kalau katakan tahun pertama tu untung 100,000, dapat terus 100,000 tu tak. Dia ada peraturan dia yang kena follow, yang mana tak boleh terus ambil duit kalau syarikat tak boleh nak sustain. I see. Contoh duit memang ada 100,000 je, dia nak sakau terus 100,000 dividen tu kan. Tak boleh lah, dia syarat dia. Dia kena pastikan company beroperasi juga. Itu yang ada satu proses. Contohnya tadi 100,000 net profit, tolak dengan kita punya cukai 17%, dah 83,000. So kalau kita boleh ambil maksimum 80,000, tapi kena buat solvency test, betul eh? Betul, solvency test, yes. Saya sebenarnya lupa tu nama tau. Nasib baik ingat kan. Tidak nampak malu sikit kat sini. Okay. So kita kena buat solvency test. So lepas tu baru tahulah berapa lama nak kena tengok cash flow tu. Biasanya kita akan buat forecast selama 6 bulan. 6 bulan. So dalam 6 bulan sebenarnya company ada planning operation yang mana cash flow tu masih lagi boleh tanggung operation company. So boleh dekat situ boleh decide lah berapa amount dividen yang boleh bayar pada pemegang saham. Kalau macam case tadi tu 83,000, maksimum 83,000 lah boleh ambil. Bergantung pada cash flow. Itu kalau satu company. Ini yang kita dengar orang-orang yang the real T20 punya game. Diorang tak ada satu company lah, diorang akan ada banyak company. I see. Tapi yang mana bila kita cari, dia bukan director ni, bukan director ni. Kita cari nama director memang tak jumpa lah. Cuba check nama pemegang saham siapa. Okay, so maksudnya dalam games yang berhad ni macam tadi kan, orang tu dia dah memang net profit 200,000. Daripada dia ambil gaji 200,000, baik biar dia ambil gaji very minimum amount, jadikan sampai level B40 punya gaji kan. Tapi lepas tu dah dapat net profit, kat situ dia punya dividen ni. Kalau yang tadi tu saya tertarik sikit. Kalau yang planning tu kebiasaannya yang the real T20 ni lah, dia akan ambil yang mana kebiasaannya untuk tampung dia punya kehidupan yang ke depan. Kira maksudnya macam minimum berapa yang dia nak guna setiap bulan tu, dia dah siap-siap lah dengan tax yang paling minimal lah. Dia takkan ambil terlalu rendah sebab dia pun ada lifestyle yang nak kena tanggung. So dia akan ambil, dia basically yang the real T20 ni dia buat tax planning tau. Dia bukan pakai rendah je, dia ada planning dia, berapa yang dia layak ambil untuk personal level yang dia akan declare pada ni, berapa banyak. So yang mana tak buat tax planning tu tapi rasa kaya, fikir balik lah. Kaya dan bijak lagi penting lah. Yelah, maksudnya kaya tak bijak tu dah dapat dah. Membazir lah. So jadi kaya tak bijak tu dah dapat, tapi kaya dengan bijak maksudnya bila dia berniaga siang berhad, dia boleh tahu okay, berapa income aku nak ambil. So at the end of the day kita dapat dividen. Tapi dia deserve it sebab kau ikat perut kot. Betul. Orang lain ambil gaji bulan-bulan 10,000, kau ambil 3,000 dulu lah. Demi company membesar dengan baik kan. Lepas tu dia bayar cukai dulu. Betul. Betul dia bagi benefit dekat staff. Macam Khairul Amin, dia bawa pergi mana budak-budak dia? Baru ni Langkawi Langkawi 5-star hotel. Khairul Amin kita boleh ni ke? Boleh. Nanti kontak saya kadang. Khairul Amin, apa yang Khairul Amin buat tu pun part of tax planning juga, betul tak? Betul. Saya rasa Khairul Amin kita boleh kata antara, kita panggil apa? TikToker sama semua ni? Influencer. Saya rasa dia adalah usahawan ataupun influencer yang saya rasa bijak lah. Apa-apa yang dia buat saya rasa memang dah ada plan dan sebagainya. Dia tahu berapa yang dia nak declare cukai, dia planning apa semua kan. Dia dalam pada masa yang sama dia plan untuk syarikat dia, dalam masa yang sama dia balancekan untuk moral pekerja dia. Exactly. Dan juga dia bantu untuk sentimen perniagaan dia jugalah. Betul. Saya rasa itu contoh yang saya rasa kita boleh dengar dan ikut lah. Sebab benda tu allowable expenses yang betul. Belanja pada staff sangat digalakkan lah kan. Kan. Untuk staff punya growing kan. Betul. Staff punya happiness, kecerdaan staff, mental health apa semua kan. So jadi usahawan kat luar sana siapa yang merancang untuk Senyap Berhad, so belajar daripada Khairul Amin. Okay. So jadi Abu dekat part tadi kan, bila nampakkan gameplay Senyap Berhad ni sebenarnya dia best. Game dia long term kan. Betul. Kita punya license semua boleh pass dekat anak, macam kat enterprise apa semua kan. Okay, tapi kita berbalik pula dekat hak sebagai orang yang buka company Senyap Berhad ni. Okay. Contoh, dia punya setiausaha syarikat tak remind dia berkaitan dengan annual return, tak bagi tahu kat dia kena buat return report sebab diorang mana ada pengalaman bro. Betul. Diorang ni kadang ada yang background engineering kan. Tiba-tiba yang buat sayur duduk kat Cameron Highland tu kan. Tapi bukan Senyap Berhad, mana aku tahu aku jaga sayur. So boleh tak dia nak sue company sekretari ni kalau ada apa-apa isu pelanggaran etika?
Ini dia beginilah, walaupun kes ni banyak sebenarnya. Dan benda ni memang secara seriusnya memang banyak berlaku lah. Maksudnya communication antara setiausaha syarikat, antara pengarah dengan pemegang saham tu sendiri. So benda ni sebenarnya perlukan communication sebab setiausaha syarikat ada dalam syarikat atas satu sebab. Pengarah ada dalam satu sebab. Pemegang saham ada pun untuk satu sebab lah. Yang ni lah. Cumanya macam tadi saya cakap, setiausaha syarikat ni adalah tanggungjawab dia dalam pematuhan. So dia kena nasihat, advice pengarah, atau biasanya pengarah lah. Sebab apa? Pengarah yang sebenarnya akan dikenakan tindakan ataupun saman apa semua ni atas nama pengarah lah kebiasaannya. Tapi katakan ada isu dengan setiausaha syarikat kan, yelah biasanya kita akan minta payment dekat klien apa semua. Tapi benda-benda macam remind apa semua ni tak pernah buat. Tahu just nak payment tapi tak bagi tahu untuk apa dan sebagainya. Lambat ke apa kan. Dokumen tak simpan. Dokumen tak simpan. Kemudian nak kena bagi tahu payment last bila, kenapa nak payment. Benda-benda tu macam tu kena bagi tahu. So apa diorang kadang-kadang klien ni dia tak tahu. Bayar ni mungkin boleh lambat sikit kot. Mungkin boleh dahulukan benda yang lain kot. So benda-benda macam ni kena bagi tahu. Dan kalau kata memang bukti secara terang-terangan, reminder apa semua setiausaha syarikat tak pernah keluarkan so yang itu apa yang pengarah boleh buat, pertama, kalau memang dah tak kena apa pun, tak suka dengan setiausaha syarikat, maksudnya tak sesuai untuk bekerjasama, pertukaran setiausaha tu boleh dibuat pada bila-bila masa je. Kuasa atas pengarah tadi lah. Kenapa pengarah ni ada kuasa? Sebab apa-apa saman atas kelalaian ataupun ketidakpatuhan tu atas nama dia nanti. I see. So kalau katakan nak tukar boleh, ataupun memang betul mungkin saman dia terlalu besar, mungkin compound daripada SSM terlalu besar ke macam mana, tapi berkait dengan setiausaha syarikat tidak menjalankan tanggungjawab dia, yang itu pengarah boleh report pada SSM ataupun pihak badan mana yang pemegang lesen setiausaha syarikat tu lah. Exactly. So maksudnya pengarah syarikat sebelum dia ambil setiausaha syarikat ni, dia kena tahu lah apa saja yang dia expect dekat syarikat. Sama ada kau kena remind aku tarikh-tarikh penting ke apa semua. So maksudnya kalau setiausaha syarikat tu tak buat apa yang kita expect, kalau kita report pun still lagi macam dia still proses panjang, letih kan. Kita pergi mahkamah turun naik apa semua kan. So kita ada kuasa lah untuk tukar setiausaha syarikat yang kita nak lah kan. Dia basically pilihan syarikat sendirilah, ataupun pilihan pengarah tu sendiri. Yang mana senang untuk dia bekerjasama. Kalau katakan dia senang untuk berkomunikasi dengan setiausaha syarikat yang A ni, so lantiklah si A ni. Tapi kalau dia selesa dengan si B, so lantiklah si B. Tapi kebiasaan orang selesa dengan Abu lah. Ya, sebab Abu ni boleh ke promote diri sendiri dalam ni? Sebab saya nampak setiausaha syarikat yang muda-muda ni kan, yang bawah 35, dia bukan nak menutup orang yang bawah 40 kan. Dia muda lagi. So kita dapat direct access dekat orang ni terus tau. Betul. Kalau tak nanti kadang kita dapat sikit-sikit cakap dengan staff. So benda-benda macam gini, as a pengarah syarikat kita kena fikir balik adakah kita nak deal dengan orang yang punya lesen konsep ataupun deal dengan staff. So kalau sikit-sikit cakap dengan staff apa semua, yelah dah bayar RM70, RM90 sebulan kan. Betul. Value for the money lah orang panggil lah. Value for the money lah kan. So kat situ kita ada pilihan lah untuk menukar. So nak nukar ni bukan satu benda yang haram lah. Betul. Tak salah pun. Tak salah lah. Memang boleh. Dan proses dia, dan wajib lah, wajib tukar kepada Abu lah. Wajib. Ni dia jatuh hukum wajib wajib kepada Abu Okay. So itu game plan orang Maya Sdn Bhd yang mana dia berbeza dengan enterprise. Dan tugas-tugas setiausaha syarikat ni bukan satu tugas yang mudah lah kan. Betul. Okay, so tugas sebagai setiausaha syarikat kan, orang nampak macam tenang kan, just dekat hantar reminder, call bila nak submit apa semua kan. Tapi sebenarnya apa challenging yang korang ada selain daripada nak submit dekat MBRS? MBRS tu satu part lah, nak upload dekat sistem dekat dalam MBRS tu kan. Cabaran dia adakah kena pergi kelas ke, ataupun kena cukup CPD hours ke kan, ataupun kena ikut pematuhan yang baru ni. Dia banyak jugalah kena comply sebenarnya yang pemilik syarikat tak tahu. Tapi kalau boleh kita pun tak perlu pun nak bagi tahu diorang, sebab kita nak maintain kita punya professionalism sendiri kan. Tak perlulah sikit-sikit nak report aku kena buat ini, kena buat itu, tak ada.
Tapi antara cabaran dia selain daripada kekangan sistem SSM kan, sistem SSM ni dia ada pelbagai tau. Macam kita pernah dengar micro ID. Untuk pendaftaran micro ID. Untuk submit annual return dengan audit report pakai MBRS. Oh, banyak ni sistem Untuk beli dokumen dekat MyData. So ada lagi lah. Betul belum kita masuk yang untuk enterprise ada EasyBiz, ada e-info, lepas tu ada MyLLP. PLT lain, MyLLP, lepas tu ada Access. Banyak lah dia punya kekangan dia. Sistem banyak tapi semua slow. Problem sikit kat situ lah. I see. Selain tu memang kita kena maintain kita punya CP awal lah, professional punya ni kan. Certified development kita lah. Tu 20 credit hours tahun lah. 20 credit hours tahun. 20 credit hours kena pergi 20 credit hour punya training. Kena ni lah. Kebanyakan macam saya dia kena 60% tu kena berkait dengan company secretary punya topik lah. I see. So, okay, last question sebelum kita tutup kan. Aku tanya kat kau, dalam jadi konsep ni pernah tak kau turun naik mahkamah ke, handle kes-kes ke kan? Sebab yelah bila isu melibatkan mahkamah kan, antara cabaran aku rasa yang kita boleh share sikit. Contoh director ataupun shareholder company tersebut dia ada buat benda berkaitan dengan scamming, tipu orang apa semua kan. So end up dengan kita sekali konsep kena so ada pernah deal that situation ni ke, ataupun ada kawan-kawan yang pernah deal that situation ni? Setakat ni lah Alhamdulillah tak pernah jumpa klien yang scammer yang sampai naik mahkamah lah. Cumanya kalau melibatkan satu kes mahkamah baru-baru ni sebab dia disuruh tutup oleh mahkamah. Ini kes bila tak pernah submit account, tak pernah submit annual return, mahkamah suruh tutup? Mahkamah akan arahkan untuk tutup. Okay. So bila mahkamah dah arahkan untuk tutup, bila dah tutup baru dia macam alah company ni dah lama aku buat kan. So bila nak dapatkan balik, nak restore balik, dia boleh proses restore company tu boleh lah, tapi kena turun naik mahkamah lah. Kena turun naik mahkamah satu. Itu pun akan melibatkan kos lah. Basically kita akan ada law enforcement kita yang akan teman untuk restore balik perkara tu. I see. Dan dia proses yang sangat renyah sebenarnya. Benda yang tak patut berlaku lah. Bagi saya benda tak patut berlaku. Kalau betul sayang dan nak jaga company tu, better comply je setiap tahun. Dia akan melibatkan kos yang jauh lagi murah. Macam kereta lah. Kereta kalau kita setiap tahun hantar maintenance, pergi ni, tak payah hantar sampai Puspakom kan. So ni yang dah teruk sampai ni, kita pergi Puspakom tu. Bayangkan kalau contohlah untuk selesaikan semua perkara-perkara yang compliance ni, yuran setiausaha kalau dalam market saya rasa setahun kita ambil average lah, mungkin 1,200 ke 1,500 lah untuk SME punya level lah. Tapi bila tak comply semua benda ni, satu kesalahan 5,000. Oh, 5,000? 5,000. Satu director? Satu director. Betul. Satu kesalahan, satu director 5,000. Kalau ada 4 director? 20,000 lah. Oh, so maksudnya kena hati-hati lah nak bagi nama untuk buka ni. So daripada bayar 1,000 lebih untuk yuran kosek apa semua tu, ada setengah lagi sanggup bayar 20,000 tu. Mungkin nak tunjuk kaya, sanggup bayar compound daripada bayar setiausaha. Tak, ni mungkin dia punya sumbangan dia kepada rakyat Malaysia. Mungkin. Dia nak sumbang macam dekat kerja-kerja kebajikan macam nampak sangat kan. Inilah kita bayar compound lah kan. Orang yang ada semangat cintakan Ibu Pertiwi yang panggil lah. Pertiwi. So itulah. Okay, so maksudnya denda kalau atas kesilapan satu director tu boleh kena 5,000 punya penalti. 5,000. Tak submit account, audit, cukai, annual return. So jadi denda dia lagi tinggi. So kalau comply dia punya cost lagi murah. Okay, so last Abu untuk kita punya sesi hari ni, ada apa-apa nasihat tak untuk enterprise kat luar sana yang baru nak berjinak dengan Siang Berhad ke apa semua? So ada apa-apa nasihat ke untuk diorang selain daripada tukar kepada kau lah? Tu nasihat paling penting bertukar pada Abu lah. Ingat dah ulang banyak kali, takkan tak tangkap. Ini dah hard sell tadi. Okay, serious note ya. Mana-mana usahawan yang baru nak bertukar daripada sebelum dah biasa dengan enterprise tapi baru nak bertukar pada Siang Berhad, pastikan anda rapat dengan anda punya advisor. So dalam anda punya syarikat nanti akan ada setiausaha syarikat. Pastikan tanya dia awal-awal sebelum anda lantik,
apa tugas dia. Okey. Kalau anda ada accountant, tugas dia apa? Ada macam anda ada staff lain-lain lah, pastikan anda tahu tugas dia apa-apa semua. So anda sebagai pengarah just manage dari situ saja. Anda tak perlu buat, tapi anda kena pastikan mereka-mereka ni buat. Dengan lagi satu, sebenarnya ada satu syarikat yang bagus. Anda sebenarnya syarikat anda boleh pergi jauh sebenarnya. Dia bukan sekadar tempat apa, dia boleh ada khidmat nasihat. Anda boleh bantu untuk syarikat anda pergi pada next level. Tapi anda kena rapat lah. Kalau tanya pun, bila setiausaha syarikat WhatsApp pun blue tick je kan. Memang macam ni orang tu nak sihat. Kadang-kadang orang ajak jumpa sebab nak bagi tahu apa yang kena buat. Nak tahu situasi bisnes sekarang macam mana. Kalau katakan bisnes tengah merudum ataupun tengah down sikit masa tu, pastikan bercakap juga dengan setiausaha syarikat anda. So mungkin dari situ sebenarnya kadang-kadang kita boleh minimize risk kita kat situ. Daripada anda berjalan seorang. Sebab apa, pastilah anda bayar tapi tak guna kan. Benda yang banyak berlaku. Yelah. Betul. Yelah, Incop punya fee pun dalam RM2,500 kan. So dah bayar RM2,500 untuk setiausaha syarikat. So duduk dengan dia, plan betul-betul tugas konsep apa, tahu siapa accountant nak hire, auditor mana, tax agent apa. So inilah kita punya support system yang nak mengurangkan kita punya kena denda lah. Macam saya lebih suka klien yang banyak tanya. Cuma jangan tanya salah masa lah. Kan, kadang-kadang tengah malam bos. Tapi jangan marah. Nama ni sesuai tak dia apa? Tengah-tengah ulang malam kan. Tapi yelah, saya memang sangat galak kan. Saya punya klien ke ataupun yang bukan klien pun ada je tanya saya. Saya tak adalah kekangan pun nak menjawab. Kadang-kadang ada masa memang kita akan reply. Okay. So terima kasih daripada Abu. So jadi tuan-tuan perempuan, siapa yang sekarang ni berniaga enterprise, tengah rancang daripada enterprise pergi dekat Siam Berhad, kena tengok betul-betul, kena pastikan betul-betul siapa setiausaha syarikat. Sebab kalau salah dapat nasihat daripada setiausaha syarikat, anda akan berniaga dalam keadaan yang gelap gelita. So sebelum anda berjumpa dengan gelap gelita tu, carilah setiausaha syarikat macam anda cari isteri yang betul. Okay. So jumpa lagi untuk next episode. Okay, selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay, selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, jangan lupa kejar lembu. Okay, dalam kejar lembu tu hati-hati, jaga keselamatan dan make sure ada sok-sok. Sebab apa, kalau kita tanduk dengan lembu, ada caruman. Jangan pakai baju merah lah. Jangan pakai baju merah, pakai baju hijau. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.